Assalamualaikum. Hai semua. Rasanya masih ada yang teringin nak makan menu raya sebab tak puas menikmatinya ketika raya hari tu kan. Antara menu yang menjadi pilihan tentunya rendang. Antara rendang yang sering juga dimasak ialah rendang kerang. Cara masak rendang kerang ni ada pelbagai variasi. Ada yang suka rendang kering ataupun rendang berkuah. Kebiasaannya resipi dan cara masaknya sama je. Cuma tengok variasi mana yang anda minat. Kalau makan dengan pulut kuning atau nasi, lebih sedap yang berkuah sikit. Tapi apa-apa pun ikut citarasa anda. Rendang kerang ni mungkin ada yang belum pernah cuba, tapi kalau sesekali nak makan dengan pulut atau lemang, memang terangkat rasanya. Janji kerang yang kita rebus tu tak kecut, barulah sedap. Segar je rasa bila makan. Dalam video ni, Umi dah pun share tips nak bagi kerang-kerang tak kecut lepas direbus. Kepedasan rendang ni anda boleh adjust ya ikut selera masing-masing. Tapi yang pastinya rencah homemade ni tersangatlah sedap. Bau aromanya pun membangkitkan selera siapa sahaja yang dah merasa. Jom ke dapur. Langkah pertama, Umi akan rebus dahulu 2 kilo kerang. Air rebusan tu dah suam-suam suku, bolehlah masukkan ke semua kerang. Rebus hingga kerang ni masak sepenuhnya. Bagi ia naik mendidih tu, dah boleh terus tutupkan api nanti. Sementara tu, sediakan besin atau periuk yang besar, masukkan ais, tuangkan air, agak-agak ya separuh dari periuk tu, dah cukup. Air ais ni boleh sediakan bila kerang tadi dah hampir-hampir nak mendidih. Bagi ais tu tak cepat mencair, biar ia kekal sejuk. Okey, air dah mula mendidih tu, terus tutupkan api. Kerang pun dah masak elok. Angkat je dari air rebusan, terus masukkan kerang-kerang yang telah direbus tu dalam air ais. Tujuannya kita nak matikan proses masak tu supaya kerang-kerangnya tak kecut dan kekal fresh. Biarkan sekejap dalam 15 minit dan bolehlah kupas kerang-kerang ni. Ambil isinya saja untuk kita merendang pula. Okey, jom tengok bahan-bahan untuk rendang kerang. 5 ulas bawang putih, 1 inci lengkuas, 2 inci halia, 4 hingga ke 6 batang cili padi hijau. Ni nanti Umi akan tambah lagi 2 batang waktu blend. 4 batang serai bersaiz besar. Kalau serai tu kecil-kecil, ambil dalam 6 batang. Hiris kecil. 2 biji bawang merah besar yang bersaiz besar. 6 biji bawang merah kecil. Semua ni potong kasar-kasar je. 25 batang lada kering, rebus dan buang biji. 4 helai daun limau purut, buang tangkai tengahnya. Kalau tak nanti pahit kuah rendang. 1,5 asam keping. 2 helai daun kunyit, simpul rapi, dan juga 2 helai daun pandan, simpulkan juga. Dua-dua daun ni bagi naik aroma wangi pada rendang. Seterusnya, setengah buku kecil gula Melaka bagi cantikkan warna rendang dan balance rasa pedas cili padi dan lada kering yang digunakan. 3 sudu besar kerisik segar, sehelai daun kunyit, racik ataupun rampai halus-halus macam ni. 1,5 cawan santan pekat. Umi guna santan fresh. Perah dapatkan parti santan yang pekat sahaja. Lagi berlemak dan pekat santan segar tu, lagi sedaplah hasil rendang kita. Garam secukup rasa. Isi kerang, dari 2 kilo kerang tadi dapatlah dalam 1 mangkuk sedang gini. Nak lagi sedap dan puas makan, cari kerang yang bersaiz besar. Kisar halus bahan-bahan tumis dahulu, iaitu serai. Serai ni hiris kecil-kecil sikit biar seratnya nanti pendek-pendek dan halus. 6 batang cili padi hijau, halia, lengkuas, bawang putih, bawang merah kecil, bawang besar dan juga lada kering. Tuang air, agak-agak dah boleh dikisar, dah memadai. Kemudian kisar bagi bahan-bahan ni betul-betul lumat dan halus. Sementara tu, panaskan minyak masak yang mencukupi untuk kita tumis bahan-bahan kisar. Minyak tu lebihkan sikit pun tak apa, sebab masak rendang ni lama dan nak bagi naik minyak bila menumis nanti. Warna rendang pun akan lebih menarik.
Minyak dah panas, terus masukkan bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Gaul bagi bahan kisar tu bercampur rata bersama minyak. Tumis hinggalah pecah minyak. Api biar sederhana besar. Tutup tudung kuali, sesekali boleh buka dan gaul bagi bahan tumis masak sekata. Bahan tumis dah nampak pecah minyak tu, masukkan gula melaka, daun kunyit, daun pandan, daun limau purut dan juga asam keping. Kemudian masukkan kerisik. Pastikan kerisiknya masih segar dan tak berbau tengik. Tuangkan pula santan pekat. Kemudian gaul bagi bahan tumis sebati bersama bahan-bahan yang baru dimasukkan tu. Masak kuah rendang ni hinggalah pecah minyak. Gula melaka dah larut sepenuhnya, perasakan dengan garam secukup rasa. Gaul bagi sebati, tumis bagi naik aroma bau daun-daun yang dimasukkan tu. Api biar sederhana kecil, tutupkan tudung kuali, biar kuah rendang ni pecah minyak. Bila dah mula nak pecah minyak tu, boleh nampak ya, warna rendang kita pun nampak semakin gelap, menarik. Bau aroma daun kunyit, daun limau purut dan pandan tu dah naik semerbak. Bau wangi sampai ke depan baunya. Umi ada tambahkan dalam setengah sahaja sudu kecil serbuk perasa. Yang ini optional je, tak nak letak pun tak apa. Gaul bagi semua bahan-bahan bercampur mesra dan sebati. Umi akan sambung tumis lagi bagi kuah rendang ni betul-betul naik minyaknya. Bagi bahan rencah tu masak sepenuhnya. Tutupkan tudung kuali, api perlahankan sebab kuah rendang ni dah agak mengering kan. Jadi sesekali kena buka dan gaul ya. Tengok tu dah naik minyak di permukaan kuah rendang gitu. Barulah masukkan kerang-kerang yang telah direbus tadi. Gaul bagi kerang tu bercampur rata dan sebati bersama kuah rendang. Akhir sekali bolehlah taburkan dengan hirisan daun kunyit sebagai pelengkap rasa dan sedap berganda tau bila makan tergigit hirisan daun yang satu ni. Nikmat sungguh. Gaul bagi sekata bersama rendang tu. Kuah rendang pun dah nampak pekat dan kering sedikit ni. Tutupkan sekejap tudung kuali dalam 5 minit gitu sebab Umi nak bagi naik minyak di permukaan rendang tu. Kalau tak bergenang minyak, bukan rendang lah namanya kan. Bila dah pecah minyak macam ni, lagi menarik dan sedap rasa rendang kita. Umi tak masak sampai kering sangat, ada berkuah lagi macam ni kira okey dah ni. Nak bagi rendangnya berkuah sikit barulah sedap makan dengan pulut kuning. Dah siap ni bolehlah tutup api dan sedia dihidang. Tabur sedikit baki hirisan daun kunyit sebagai hiasan di atas rendang kerang kita. Makan pula bersama pulut kuning memang tak pandang kiri kanan dah. Resipi yang tak akan mengecewakan anda. Sedap sangat-sangat. Nantikan resipi seterusnya cara buat pulut kuning pula. Hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa episod akan datang. Jom subscribe, like, share dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye.